Baik, dan seperti yang kita sedia maklum, terdapat peningkatan kes positif COVID-19 di kawasan penjara Al-Ostar, Kedah. Justru kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB secara pentadbiran di kawasan penjara termasuk kuartus kaki tangan selama 14 hari bermula jam 12:01 tengah malam ini. Tetapi kita memohon kepada semua pihak agar sentiasa berada dalam keadaan tenang dan mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan. Tetapi kita ingin melihat di sebalik itu, sejauh mana PKPDB ini mampu sebenarnya mengekang ancaman pandemik COVID-19. Adakah itu mencukupi atau bergantung kepada banyak faktor termasuk sikap semua pihak. Baik, di talian Skype ketika ini bersama dengan kita pada petang ini ialah Dr. Koh Swee Keng yang merupakan pakar perubatan dan kesihatan awam. Baik, Doktor, apa khabar? Okey, kita terus saja mengenai topik kita pada petang ini. Apakah pelaksanaan PKPDB itu memadai untuk mengekang ancaman pandemik COVID-19 ketika ini? Kita harapkan Hisham bahawa PKPDB ini akan mencukupi untuk mengekang wabak COVID di negeri Kedah pada masa sekarang. Tapi kalau kita tengokkan iktibar ataupun pengalaman daripada PKPDB ataupun TEMCO istilah bahasa Inggeris itu, pengalaman kita melaksanakan TEMCO untuk beberapa daerah dan mukim di beberapa negeri yang lain buat masa sekarang dalam beberapa bulan lepas ni memang membuah hasil selepas 10 ataupun 14 hari untuk mengekang wabak COVID-19 daripada menular di dalam kawasan yang kita laksanakan TEMCO ataupun PKPDB tersebut. Jadi kita harapkan juga bahawa TEMCO yang dilaksanakan di sekitar penjara Al-Ostar ni juga akan membuahkan hasil juga. Baik, Doktor, kalau kita saksikan kronologi sejak pandemik COVID-19 ini berlaku di peringkat global dan juga negara kita, kita telah mengadakan PKP, berbagai-bagai langkah sehinggalah PKPDB ini dilaksanakan. Bagaimana Doktor melihat setakat ini peranan dan tanggungjawab yang ditunjukkan orang ramai dan juga pihak berwajib dalam menangani isu ini, bertanggungjawab bersama itu? Buat masa sekarang Hisham, tak ada kajian yang menunjukkan yang kita boleh dapatkan satu nombor untuk menunjukkan tahap compliance ataupun tahap pematuhan kepada SOP-SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi susahlah kalau saya nak katakan pematuhan daripada rakyat tu 90% di negeri yang pertama dan 92% di negeri yang kedua. Buat masa sekarang tak ada kajian yang menyeluruh untuk satu Malaysia. Tetapi kalau kita memperhatikannya secara rambang sahaja, pematuhan kepada SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan itu amat tinggi di kalangan rakyat, rata-ratalah secara keseluruhannya di seluruh negara Malaysia. Dan pematuhan SOP itu kita boleh tengokkan tinggi di kalangan rakyat, tetapi sejak kebelakangan ini apabila ramai orang balik daripada negeri Sabah selepas pilihan raya negeri Sabah tu, pemimpin ke, ahli politik ke maupun rakyat jelata, pematuhan SOP daripada kalangan yang balik dari negeri Sabah tu tidak begitu tinggi, sebab kita tengokkan mungkin ada sedikit kekeliruan di antara pematuhan untuk kuarantin sama ada perlu tak 14 hari, sebab kalau siapa-siapa yang balik daripada luar negara memang kita kena kuarantinkan 14 hari dan buat 2 ujian. Tetapi mereka yang balik daripada negeri Sabah yang dikatakan kawasan berisiko tinggi juga hanya memerlukan 1 ujian saja, bukan 2, dan dibenarkan untuk menghentikan kuarantin 14 hari mereka pada masa yang lebih singkat. Jadi mungkin terdapat tidak konsisten sangatlah di antara SOP yang ditentukan untuk mereka yang balik dari luar negara ataupun daripada Sabah. Jadi mungkin menimbulkan sedikit keresahan di dalam hati rakyat Malaysia. Hisham? Okey, Doktor, kalau kita melihat kepada trend angka yang menunjukkan jangkitan positif dari hari ke hari ketika ini agak merisaukan juga sebenarnya. Walaupun apakah kita ketika ini sedang mengalami fasa gelombang ketiga, benar-benar mengalami fasa gelombang ketiga, ataupun masih lagi belum sampai ke tahap itu sebenarnya?
Dari segi pakar epidemiologi, susah kita nak asingkan mana gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Tetapi kalau kita tengokkan di Malaysia sejak bulan 1 tahun ni, apabila kes pertama direkodkan pada saya rasa 26 hari bulan Januari itu, Malaysia memang kini berada di dalam fasa ataupun gelombang kedua. Gelombang pertama tu dalam bulan Mac, April dan Mei, dan sekarang kita boleh tengokkan ada gelombang dah mula naik dalam masa 2 minggu yang lepas ni. Angka kes baru pada setiap hari yang kita tunggukan semasa sidang media Ketua Pengarah Kesihatan tu memang angka yang sangat penting, tetapi ada beberapa angka lagi yang sama kepentingannya. Angka tersebut seperti bilangan kes aktif. Maksud dia mereka yang dah kes baru, tambah kes baru, tolak kes yang dah discharge ataupun kes yang dah pun sembuh daripada COVID. Dan kes aktif ni, jumlah kes aktif ni juga merupakan satu angka yang sangat penting. Puncak jumlah kes aktif ya sehari untuk Malaysia buat masa sekarang, puncak dia di bulan 4, lebih kurang 5 hari bulan April, lebih kurang 2,600 kes aktif. Bila kita tengokkan kes aktif semalam cuma 1,700 sahaja. So kita juga kena tengokkan beberapa angka yang lain seperti jumlah kes aktif, bukan saja jumlah kes baru pada setiap hari. Saya juga memerhatikan blog doktor yang banyak membuat kajian tentang peringkat global mengenai pandemik ini. Tetapi jika doktor melihat setakat ini kemampuan agensi kita, terutamanya pihak berwajib, terutamanya KKM ataupun semua pihaklah, bagaimana doktor melihat kemampuan agensi kita dalam menangani pandemik ini setakat ini? Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan menyelahkan kebolehan mereka dan kemampuan mereka untuk mengatasi pandemik ini. Seperti yang kita tengokkan, PKP fasa pertama semasa bulan Mac dan bulan April tahun ini, kita telah menurunkan ataupun flatten the curve ya. Kita telah menurunkan jumlah kes tu untuk memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia bulan Jun, Julai dan bulan Ogos juga. Jadi KKM telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengatasi gelombang pertama kes-kes COVID. Buat masa sekarang kita harus memberikan tumpuan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam beberapa segi. Nombor satu, keletihan dan kelesuan dari segi fizikal, mental dan emosional untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang itu sangatlah penting sebab kalau kita memang berdepan dengan gelombang yang kedua, kita haruslah menjaga para doktor, ahli farmasi, jururawat, paramedik dan sebagainya. Kita harus menjaga kebajikan mereka seperti mereka sekarang menjaga kebajikan seluruh warga Malaysia. Yang itulah salah satu agenda penting untuk Kementerian Kesihatan buat masa yang akan datang, seperti yang telah dikatakan juga oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Nombor dua, kemampuan Kementerian Kesihatan tu memang buat masa sekarang sangat tinggi, tetapi kita tidak boleh bergantung pada Kementerian Kesihatan sahaja untuk membendung wabak COVID. Jadi keputusan harus dibuat di antara agensi-agensi kerajaan dan kementerian-kementerian kesihatan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi. Semua kementerian dan semua agensi kerajaan Malaysia haruslah menggambling tenaga, bergabung untuk membantu Kementerian Kesihatan, kerana kalau kita bergantung sahaja kepada KKM, kita tak mungkin nak membendung wabak ni, kerana wabak ni memerlukan satu masyarakat, satu negara untuk kita menang. Baik doktor, kita kesetukan mata, tapi banyak juga kita nak tanya pasal idea doktor melihat pada portal atau blog doktor. Tetapi doktor akan jumpa sekali lagi berbicara langsung, berita langsung dengan Awani pada esok pagi. Terima kasih doktor kerana sudi bersama Esok Awani pada petang ini. Terima kasih, Syah. Okey.